Memang tak patutlah untuk sesiapa pun pandang rendah kepada sesiapa pun, sebab kita sendiri ada kelemahan kita. Kita cari keistimewaan orang tu. Pengalaman saya sendiri pun pernah dipandang rendah, buatkan kita kecil hati. Kita kena layan semua orang dengan cara yang baik sekali. Jangan sesekali pandang rendah. Kalau orang kutuk kita, maki kita, jatuhkan semangat kita, apa perasaan kita pada waktu itu? Tengok tu, pakcik tu. Belajar tak pandai, dia kerja macam tu je. Merendah-rendahkan seseorang itu tidak sepatutnya wujud di kalangan manusia. Kadang-kadang kita tak tahu apa background orang tu, apa yang dia lakukan dan apa contribution dia pada sesuatu bidang yang telah dibuat. Dan kalau boleh kita singkirkan, kita buang jauh-jauh dalam hidup kita, kerana percayalah setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Letaklah diri kita di tempat orang yang kita nak bagi nasihat tadi. Assalamualaikum, kembali bertemu dalam Sembang Viral untuk malam ini, dan kita nak berbincang tentang isu yang penting dalam konteks kita bermasyarakat dan juga untuk menghargai individu yang berbeza, unik dan tersendiri. Bersama dengan sahabat saya yang memang unik, Ustaz Zarifi. Ya, memang nampak semakin bergaya ya Ustaz ya. Allahu Akbar. Pujian-pujian yang ikhlas untuk membangkitkan semangat. Tapi Ustaz, dalam kita membangunkan semangat ni, ada juga yang tak selesa dengan kemajuan kita. Mungkin rasa tercabar ke, ataupun rasa macam pelik-pelik ke. Sebab saya teringat tentang kisah Syihah Zikir yang tiba-tiba ada kawan telefon ingatkan untuk bermesra, tapi rupanya untuk memperlekeh. Kau ni tak layak sebenarnya dalam industri macam ni. Jadi ini menguris emosi, mengundang rasa macam tidak selesa, kerana tiba-tiba sahabat ke, orang yang rapat ke, tiba-tiba memperlekeh dan mempertikaikan kejayaan. Kau tak layak sebenarnya. Ataupun macam-macam lah perkataan yang mengguris rasa. Yang pertama sekali lah dalam hidup kita ini, jangan dengki kepada orang. Sebab apa jangan dengki? Kerana Allah Ta'ala telah membahagi-bahagikan rezeki kepada setiap orang. Maknanya setiap orang tu ada bahagiannya. Ada bahagian yang saya dapat, Fitri tak dapat. Ada bahagian yang Fitri dapat, saya tak dapat. Jadi maknanya jangan kita dengki kepada orang. Kerana bila Fitri sebut tadi isu Syihah Zikir tadi, yang kita bimbang ya, nasihat yang diberikan itu bukanlah untuk kita kata memberikan semangat, tetapi untuk melemahkan semangat orang. Jadi yang kita bimbang, yang kita bagi kata-kata itu sebenarnya pokok pangkalnya ada masalah dalam hati kita ini, iaitulah kita tak senang lihat orang lain mendaki tangga kejayaan. Ini yang kita perlu muhasabah. Tapi orang tu memberikan hujahan, kata bukan dengki ke apa, tapi memang tak layak. Memang ini ikhlas. Jadi ada orang seni bercakap tu macam mana Ustaz? Dia tak berlapik langsung ya. Sebab aku ni katanya memang cakap lepas tapi hatiku baik. Jadi masih lagi berhujah kepada hati yang baik, dan pada masa yang sama mulut yang dahsyat, mulut yang tak ada perlindungan, mulut yang berapi, berbangga dengan kelezerannya Ustaz. Mari kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi seorang tokoh yang sentiasa memberikan motivasi kepada semua orang. Contoh, dalam satu riwayat hadis, Fitri, sahabat-sahabat di kalangan orang Muhajirin yang miskin, yang tak senang, maknanya tak senang ni maknanya tak ada duit lah, bersama dengan orang Ansar yang susah. Pada satu hari mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu. Mereka kata, sahabat-sahabat kami ini di kalangan Muhajirin dan Ansar yang kaya-kaya ni, mereka dapat buat amalan ibadat banyak lebih berbanding kami. Kami salat, mereka salat juga. Kami puasa, mereka berpuasa juga. Ada satu lagi ya Rasulullah, mereka dapat sedekah banyak, wakaf banyak, infak banyak. Kami ni duit tak ada. Jadi tak dapatlah kami nak menandingi pahala yang mereka buat. Baik penonton, lihat bagaimana Rasulullah memberikan motivasi, galakan semangat kepada sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang susah tadi. Nabi kata, tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah. Kamu ajak orang buat baik, itu sedekah. Kamu cegah orang daripada buat mungkar, buat dosa, buat maksiat, itu juga sedekah. Maknanya para penonton, tengok gaya Rasulullah bercakap menyantuni orang yang dalam keadaan berfikir-fikir tentang amalannya. Nabi memberikan satu nasihat dan jawapan yang mendamaikan hati. Jadi saya kira teknik komunikasi itu sangat penting ya untuk kita menyampaikan nasihat. Betul, mungkin kawan kita ini ada kelemahan-kelemahannya. Jadi adalah lebih baik ya, yang pertama sekali kita sebut dahulu apa kelebihan yang dia ada, dan selepas itu kita tambah
Kalau saudara ataupun saudari nak lebih baik daripada ini, saya cadangkan buat begini. 1, 2, 3. Kadang bahasa yang dipilih susah ya. Misal kata kalau aku ni member kau, aku ikhlas kalau kau memang tak layak. Macam baik kau berhenti je lah. Jadi adakah kita wajar untuk tinggalkan lingkungan yang toksik itu? Baik, ada dua keadaan. Yang pertama, apabila kita mendengar cakap-cakap orang sebegitu, kita yang ada niat dan ada cita-cita untuk berjaya, jangan kita layan kata-kata seperti itu. Ya, sebaliknya kita jadikan kata-kata itu sebagai penguat semangat kepada diri kita untuk kita terus berusaha. Akhir sekali bila kita dah berjaya, kita nak tunjuk dan kita buktikan kepada yang duk mengata kita tadi, kita boleh buat sesuatu dalam hidup. Yang kedua, bagi kita yang nak menyampaikan nasihat kepada orang, kalau orang kutuk kita, maki kita, jatuhkan semangat kita, apa perasaan kita pada waktu itu? Sedih ataupun rasa makin semangat? Jawab soalan ini. Tentu sekali, kita juga akan sedih, kita akan down. Jadi saya kira, letaklah diri kita di tempat orang yang kita nak bagi nasihat tadi. Jadi apa ubat kepada mulut yang leza ni Ustaz? Sebab kadang-kadang dia punya kata-kata tu memang simple tapi dia punya menghiris tu rasa macam tak boleh lupa. Sebab ada anak-anak, contohnya macam anak remaja yang membesar dalam keadaan yang sentiasa diperlekehkan. Jadi ini akan mencipta satu lagi tembok pemisah dan dendam yang berterusan. Sama ada di depan ataupun yang melibatkan makian ataupun hukuman kata di depan orang ramai pasti lebih menyakitkan hati Ustaz. Apabila kita bercakap dengan bahasa yang kesat, bahasa kasar, menjatuhkan semangat orang, ia memberikan kesan yang lama khususnya aspek psikologi dan sebagainya. Penting kepada kita, kita jadi orang yang sentiasa membina semangat orang lain. Ini lebih bermakna. Cuba bayangkan saudara, sepatah saja yang kita sebut, tetapi sepatah itu jadi ubat, jadi kekuatan untuk orang ini keluar dari kepompong lama, jadi orang yang lebih baik, lebih maju. Saudara, inilah pahala yang kita yang akan dapat dalam akaun kita. Kadang-kadang kita ni terlalu suka menilai, bersembang, bermula dengan berbincang, akhirnya menjadi sesuatu yang dangkal ya. Dan juga Ustaz, mungkin kerana bila kita bertemu dengan kawan-kawan yang senada, dia akan lebih memperbanyakkan lagi emosi negatif ya. Contohnya kita memperhatikan tentang akademik seseorang, ataupun kadang kita nak mendidik tapi tak kena tempat. Contohnya macam tengok tu pakcik tu belajar tak pandai, kerja macam tu je. Di depan orang itu sendiri ya. Bermaksud dari segi kita merendahkan martabat orang dalam usaha untuk mendidik anak-anak ke apa, tapi pada masa sama cuba untuk mempermainkan maruah dan pekerjaan serta latar akademik seorang Ustaz. Saya lebih suka macam contoh yang Fitri sebut tadi kan. Jangan tengok jangan jadi macam orang tu tengok kerja macam tu je. Itu kita membawa satu watak negatif. Dan bila kita menegatifkan orang, akhirnya anak-anak kita juga akan jadi negatif. Sepatutnya kita mengambil sisi pandang. Anak, Abang Long, cuba tengok. Pakcik tu kuat kerja untuk cari rezeki untuk anak-anak dia. Nabi sebut, baru kita sebut. Maknanya, orang yang mencari rezeki yang halal dengan segala kepayahan, Allah Ta'ala akan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi, saya setuju Pak Fitri sebut tadi, kita mesti hijrah. Hijrah maksudnya, cari dalam zon orang yang baik-baik. Kerana itu Ibrahim Al-Khawas sebut pada kita ada beberapa ubat hati. Yang pertama, ubat hati membaca Al-Quran dengan tadabbur, memerhatikan maknanya. Yang kedua, Nabi katakan kepada Ibrahim Al-Khawas katakan kepada kita ubat hati antaranya ialah kita beristighfar pada waktu sahur, pada waktu penghujung malam. Dan yang ketiga, kita sentiasa bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadi, bila kita buat amalan ini, ia akan menjernihkan hati kita. Bila hati jernih, mudah-mudahan hilang penyakit buruk sangka, hilang penyakit suka merendah-rendahkan orang. Wallahu a'lam. Itu dia Ustaz. Kita ni hidup umpama kereta kan. Ya. Basuh bersih macam pun kalau keluar ke jalanan akan kembali berdebu, kotor. Ibarat manusia, bertaubat tapi kena nilai sama ada taubat tu masih lagi valid ataupun tidak. Sebab sentiasa perlu muhasabah setiap detik. Terima kasih Ustaz Arifi. Sama-sama. Berkongsi kata yang hikmah untuk kebaikan bersama. Terus bersama kami dan Sembang Viral untuk informasi dan juga perkongsian yang menjentik jiwa dan membina fikrah menjadi insan yang beriman, bertakwa kepada Allah. Jumpa lagi Sembang Viral. Assalamualaikum.